Assalamualaikum and good morning. Today we continue our class on tutorial number 04. So, question A, takrifkan vorticity dan edaran dan tunjukkan bahawa edaran boleh ditulis sebagai gamma equal to 2 pi omega r square dengan omega di sini ialah had laju sudut, rotational spin in radian per second, and r is the radius. And B, sebuah kapal motor flattener terdiri daripada dua buah silinder tegak berputar dari kuasa enjin. Putaran silinder dan had laju angin akan menghasilkan daya dorong ke atas kapal jika tinggi silinder 10 meter dan garis pusatnya 3 meter seperti yang ditunjukkan dalam rajah S3. Had laju angin 35 km per jam dan laju putaran silinder 800 ppm iaitu putaran per minit. Tentukan daya dorong ke atas kapal dan ketumpatan udara boleh diambil sebagai 1.23 kg per meter padu. So, dalam soalan pertama kita dikehendaki untuk membuktikan rumus ini dan dalam soalan kedua kita perlu untuk mengira apakah daya dorong. So, daya dorong di sini lebih kepada drag force. Walaupun kita belajar bahawa apabila sebuah silinder berputar, ia menghasilkan lift force. Lift force membawa maksud bahawa daya angkat yang selalunya bertindak secara vertikal. Tetapi oleh kerana kedudukan silinder ini menegak seperti ini, oleh itu lift force yang terjadi sebenarnya adalah di atas paksi X. Oleh itu, kita tidak memanggil daya itu sebagai daya angkat ataupun lift force dan kita tukar kepada daya dorongan ataupun drag force kerana daya ini bertindak pada arah X. Jadi saya harap awak dapat mengenal pasti arah daya yang bertindak dan boleh memahami soalan dengan baik. So let's say first we need to derive an equation to Hello. Assalamualaikum. Dapat apa? Oh, saya ingatkan rakaman yang kita UKM tu, rakaman pasal apa tak baca lagi. Okey. 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 Okey, saya rakam sendirilah. Nak bila? Okey. Ini untuk apa? Untuk MQA? Yelah, MQA ke untuk anugerah Citra Karisma? Oh, ICSC. Okey. Okey. Selamat masalah. Baik, betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat tutorial nombor 4 berkenaan dengan tajuk ideal flow. Soalan A, takrifkan vorticity dan edaran dan tunjukkan bahawa edaran boleh ditulis sebagai gamma sama dengan 2 pi omega r square, di mana omega ialah had laju sudut dengan unit radian per second dan r ialah jejari dengan unit meter. Soalan B, sebuah kapal rotor flattener terdiri daripada dua buah silinder tegak berputar dari kuasa enjin. Putaran silinder dan had laju angin akan menghasilkan daya dorongan ke atas kapal. Sekiranya tinggi silinder
ialah 10 meter dan garis pusatnya ialah 3 meter seperti yang ditunjukkan dalam rajah S3. Hal laju angin 35 km per jam dan laju putaran silinder ialah 800 ppm. So ppm di sini membawa maksud putaran per minit. Tentukan daya dorongan ke atas kapal dan kita boleh mengambil ketumpatan udara sebagai 1.23 kg per meter padu. So di sini yang saya harap pelajar dapat alert ialah, pertama, sekiranya ada had laju diberi di dalam unit bukan meter per second, kita kena ubah nilai tersebut. Oleh itu pastikan kita boleh mengubah 35 km per jam kepada meter per second dengan betul. Kemudian kita perlu faham bahawa secara teoretikalnya, sekiranya sebuah silinder berputar, ia boleh menghasilkan daya angkat ataupun lift force. So lift force di sini kita kata, kenapa kita panggil dia lift force? Kerana ia bertindak pada paksi Y ataupun pada arah menegak, vertical direction. Tetapi di dalam kapal ini kita dapati bahawa silinder diletakkan secara vertikal. Oleh itu sekiranya silinder berpusing dengan certain velocity, dengan certain had laju, dengan had laju tertentu, daya yang terhasil adalah seperti ini. Oleh kerana daya yang terhasil ini berlaku pada paksi X, oleh itu kita tidak panggil dia daya angkat ataupun kita tidak panggil dia lift force. Kita akan tukar dia kepada daya dorongan ataupun drag force kerana ia bertindak pada paksi X. So saya harap pelajar dapat memahami bahawa sekiranya aplikasi tersebut berubah, saya harap pelajar masih lagi boleh mengaitkan soalan dengan baik dengan gambar rajah yang diberikan. Okey, di sini saya tunjukkan typical diagram ataupun gambar rajah asas bagi membuktikan nilai gamma sama dengan 2 pi omega r square. So jadi apa yang perlu pelajar tahu ialah, pelajar perlu imagine bahawa bila kita bercerita ataupun kita membuat analisa berkenaan dengan gamma, gamma adalah membawa maksud circulation. So circulation membawa maksud kita ada sebuah satu molekul di sini dan ia bergerak pada arah bulatan. Okey, maknanya ia bergerak daripada satu tempat dan akhirnya dia akan berpusing menuju kembali ke tempat asalnya. So jadi apa yang berlaku di sini, kita perlu faham bahawa hanya ada satu had laju yang bertindak, iaitu had laju tangent di sini yang kita kenali sebagai U theta. So dalam keadaan ini nilai UR tidak wujud. Kerana apa? Sekiranya UR itu wujud, kalau anda kata bulatan itu adalah berbentuk ini, sekiranya UR itu wujud, dia lama-kelamaan dia akan terkeluar daripada landasan. Kerana dia mempunyai elemen U theta di sini dan dalam masa yang sama ia mempunyai elemen UR di sini. So jadi awak kena faham, sekiranya awak ingin mengekalkan molekul di sini bergerak pada tracknya, oleh itu nilai UR mestilah sama dengan kosong. Okay. Oleh itu, kemudian kita kata antara perkara lain yang anda perlu tahu, ketika melukis basic diagram ini, kita melihat bahawa gamma adalah circulation dan pengiraan circulation di sini akan lebih kepada had laju yang didarabkan jarak yang dilalui oleh molekul tersebut. Oleh itu, sekiranya kita boleh melukis dalam bentuk yang kecil di sini, maksudnya a part of this circle, so kita akan ada mempunyai angle di situ sebagai d theta. Dan kita beranggapan bahawa radius di sini adalah sama juga dengan nilai r. Oleh itu had laju di sini, had laju di sini kita tandakan tadi sebagai u theta. Tetapi u theta tersebut unit dia adalah meter per second. So meter per second ni unit apa? Ia adalah linear velocity. So kemudian kita kata, tetapi apabila sesuatu objek bergerak dalam keadaan bulatan seperti ini, berputar seperti ini, kita tidak menggambarkan pergerakan tersebut dengan linear velocity. Kita menggambarkan dengan rotational velocity.
Oleh itu, hubungan di antara rotational velocity dan linear velocity kita boleh gambarkan sebagai rumus ini. So, awak kena ingat U sama juga dengan R dan omega. Di mana R di sini di dalam unit meter dan omega di sini di dalam unit radian per second. So, jadi total dia masih lagi menunjukkan meter per second. Okay. Jadi, apa yang boleh kita buat? Kita boleh menulis seperti ini. Kita tahu bahawa gamma adalah had laju yang didarabkan jarak yang dilalui oleh molekul tersebut. Oleh itu, had laju adalah R omega. Didarabkan dengan jarak yang dilalui oleh kerana kita hanya menumpukan kepada satu area yang kecil di sini. Oleh itu jarak ini, jarak daripada sini sampai sini kita boleh tulis sebagai R d theta. Jadi R omega adalah had laju, ini adalah had laju, dan R d theta adalah jarak yang dilalui oleh objek tersebut. So, oleh kerana kita ada tanda D di sini, so dia akan menjadi D gamma lah. Maksudnya, a part of gamma, it is equal to R omega R d theta. Jadi, macam mana kita nak dapat total nilai gamma? So, kita kamirkan kedua-dua keadaan, kedua-dua belah, kiri dan kanan. Oleh itu, integration of D gamma akan menghasilkan gamma. Dan integration of U theta ds, maksudnya R omega R d theta akan menghasilkan 2 pi omega R square. So, yang ni saya harap awak dapat imagine bahawa di sini kita akan ada R square omega. Integration of R d theta akan menghasilkan theta. So, jadi di sini dia boleh menghasilkan R square omega dan theta. Kemudian kita masukkan limit 0 to 2 pi. So, dia akan menjadi R square omega 2 pi. So, jadi kita boleh menulis bahawa hasil kamera ini akan menghasilkan 2 pi omega R square. Okay. So, saya harap yang ini awak dapat buat semula latihan ini di rumah bagi memastikan awak boleh membuktikan perkara ini. Pembuktian ini nampak mudah, tetapi sekiranya ditanya tentang pembuktian ini, awak perlu menerangkan gambar rajak ini dengan jelas. Okey, seterusnya kita ingin menyelesaikan masalah kapal. So, kita ada kapal dengan 2 silinder yang berputar seperti ini. Jadi, apa yang boleh kita buat ialah kita kata force per unit width. Kita telah belajar daripada nota, kita kata lift force kita boleh kira dengan menggunakan rho U gamma. Jadi oleh itu untuk mendapatkan lift force, kita perlu mengira nilai gamma. Nilai gamma boleh dikira dengan menggunakan rumus ini, 2 pi omega R square. Kita masukkan nilai yang tersebut. So kita ketahui bahawa omega adalah radian per second. Tetapi nilai yang diberikan dalam soalan adalah 800 RPM, rotation per minute. Jadi bagaimana untuk menghubungkan di antara omega dan RPM? Kita boleh menggunakan rumus U sama dengan R omega sama juga dengan pi dn over 60. So jadi kita boleh masukkan untuk mendapat omega. So awak bawalah, awak gunakan hubungan ini. Okay, so kat sini ada R, jangan lupa awak kena pindahkan ke sebelah. Oleh itu masukkan nilai N di sini 800. So insya-Allah kita boleh dapat nilai omega. So setelah dilakukan pengiraan, kita boleh dapat nilai gamma sama dengan 1184 meter square per second. Kita masukkan di dalam nilai gamma yang di sini. So kita boleh mendapat nilai force banyak 1.4 darab 10 kuasa 4 Newton per meter. Cuma yang anda perlu faham ialah di dalam rumus force ini, nilai force ini dikira berdasarkan per unit width. Per unit width bermaksud dengan beranggapan bahawa lebar adalah 1 unit. Yang paling mudah kita anggap lebar hanyalah 1 meter. So oleh kerana kita mempunyai 2 silinder, awak kena imagine kita ada 2 silinder dan kita mempunyai ketinggian silinder ini. Oleh itu, kita kata kita perlu untuk mendarabkan dengan 10 kerana ini adalah ketinggian silinder dan 2 kerana kita ada 2 batang silinder.
So oleh itu total force yang terhasil ialah 2.8 darab 10 kuasa 5 Newton. So saya harap awak dapat faham kerana apa kita mengatakan bahawa nilai rumus ini adalah berdasarkan force per unit width, kerana kita telah simplify kita punya koordinat di peringkat awal kepada 2D dan incompressible fluid, incompressible flow.